Assalamualaikum. Nama saya Nur Imanina binti Muhammad Nizar, nombor matrik 274064. Pada video kali ini saya akan mengulaskan tentang kajian kes yang saya pilih, iaitu kes pembunuhan di Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru. Fakta kes yang dikaji adalah merupakan kes keseksaan sehingga menyebabkan berlakunya kematian. Bagi kes ini, kejadian telah berlaku pada 29 Ogos 2006 sekitar jam 2 pagi di Lorong Adil Kampung Melayu Majidi, daerah Johor Bahru. Kes ini telah mengakibatkan beberapa mangsa seperti Kamaruzaman bin Rahman, Muhammad Fahmi bin Muhammad Zuki dan Muhammad Izzuan bin Abdul Rahim, dan mengakibatkan kematian salah seorang daripada mereka, iaitu Kamaruzaman bin Rahman. Pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan oleh pihak tertuduh adalah suatu kesalahan yang berada di bawah Seksyen 149, iaitu Kanun Keseksaan. Dalam pertuduhan ini, pihak yang tertuduh adalah didakwa sebagai anggota perhimpunan dan tujuan perhimpunan yang tidak sah di sisi undang-undang. Tanggungjawab di bawah kanun ini adalah seperti sedemikian sehingga seseorang boleh bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Berikutan daripada pelanggaran undang-undang tersebut, tertuduh telah dikenakan hukuman penjara di bawah Seksyen 304B kerana tertuduh didapati telah melakukan pembunuhan yang tidak bersalah. Dalam kes ini juga, terdapat beberapa orang lain yang turut terlibat dalam mencari jalan penyelesaian kes. Antaranya ialah Hafizah bin Samad, Muhammad Izzuan bin Abdul Rahim dan Muhammad Fahmi bin Muhammad Zuki yang telah menjadi saksi dalam pembicaraan kes yang dijalankan oleh mahkamah. Selain itu, Faisal, iaitu orang yang terlibat dalam anggota perhimpunan, Jiha yang menjadi mangsa rogol, Siti Arinah yang merupakan rakan kepada Jiha, ASP Nur Arifin iaitu pegawai penyiasat dan Zahri Iwan yang turut berada di tempat kejadian. Bagi pihak plaintiff pula, seperti yang kita ketahui, plaintiff merupakan pihak yang menuntut sesuatu di mahkamah. Dalam kes ini, pihak plaintiff adalah mereka yang terdiri daripada Timbalan Pendakwa Raya, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor, Nusa Jaya iaitu Jin Syamila, Fazali Ali, A. Akram dan Azrin Yas. Pihak plaintiff bertanggungjawab bagi pihak pendakwa yang telah mendakwa 6 orang tertuduh dalam bertanggungjawab kepada kematian si mati. Dalam kes ini, pihak plaintiff membuat pendakwaan mengatakan perhimpunan itu diadakan bertujuan untuk mempersoalkan mangsa mengenai penglibatan mereka dalam kes rogol. Oleh itu, tindakan memukul dilakukan dengan cara yang ganas terhadap mangsa. Pukulan yang dilakukan juga melebihi daripada seorang. Justru itu, menurut pihak plaintiff, orang yang dituduh mesti mengetahui bahawa kematian berkemungkinan berlaku. Seterusnya, mereka semua yang tertuduh berada di tempat kejadian dan mereka tidak mengambil tindakan untuk menghentikan pukulan atau menolong si mati. Pihak plaintiff juga mengemukakan bahawa tindakan memukul ke atas si mati dan kecederaan badan yang dimaksudkan adalah kebiasaannya disifatkan sebagai semula jadi yang menyebabkan kematian. Sejauh mana kecederaan yang berlaku telah disiasat oleh Dr. Syahidan binti Muhammad Nur yang menyimpulkan bahawa penyebab kematian adalah disebabkan oleh berlaku kecederaan di kepala. Defendant pula merupakan istilah bagi pihak yang didakwa. Dalam kes ini terdapat 6 orang defendant yang didakwa oleh pihak plaintiff untuk menuntut kematian ke atas Kamaruzaman bin Rahman. Antara defendant yang bertanggungjawab dalam kes ini ialah Muhammad bin Atan, Muhammad Khairil bin Karim, Hilmi bin Karim, Al-Mali bin Baharum, Muhammad Rohaizat bin Razali dan Khairul Azri bin Abidin. Dalam hujah yang diberikan oleh semua pihak defendant dan peguam bela dalam kes ini, dapat disimpulkan bahawa mereka memberi alasan yang hampir sama bahawa semua defendant tidak mempunyai niat yang sama dalam serangan tersebut kerana terdapat antara mereka yang ingin memberi bantuan kepada si mati. Terdapat juga daripada mereka yang terlibat dalam serangan pukulan tersebut tetapi tidak berada di mahkamah kerana saksi tidak dapat mengenali kesemua daripada mereka yang terlibat. Ini kerana orang yang hadir di tempat kejadian begitu ramai dan tambahan pula kejadian berlaku semasa suasana sangat gelap. Tujuan mereka mengadakan serangan tersebut juga bukanlah untuk menyebabkan kematian tetapi untuk mendapatkan penerangan mengenai kes rogol. Bagi kronologi kes pula, pada 10/8/2006, seorang wanita yang bernama Jiha telah dirogol di Taman Tun Aminah. Dalam kes ini, mangsa rogol tersebut telah memberi keterangan sumpah di mahkamah. Pada 28/8/2006, kira-kira jam 10.30 malam, Jiha, teman lelakinya iaitu Faisal dan rakannya yang bernama Siti Arinah binti Ishaq serta teman lelakinya yang lain membuat rancangan untuk merangkap Muhammad Izzuan, Muhammad Fahmi dan 4 orang yang lain yang telah terlibat dalam kegiatan rogol tersebut. Jiha juga turut mengenal pasti Kamaruzaman bin Rahman merupakan pelaku rogol ke atas dirinya. Pada malam 28/8, sekitar jam 11 malam hingga 11 malam, Kamaruzaman bin Rahman yang merupakan si mati
Muhammad Izwan bin Abdul Rahim dan Muhammad Fahmi bin Muhammad Luki telah diserang oleh Faizal dan rakannya yang lain. Pada 29/8 sekitar jam kurang 2 pagi, ketiga-tiga mangsa telah dipukul di tempat kejadian oleh Faizal dan rakannya serta sekumpulan lelaki kira-kira 20 hingga 30 orang. Ketiga-tiga mangsa dibawa ke tempat yang sama dan didapati mereka dipukul dengan teruk. Salah seorang daripada mangsa telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut dan dibawa ke Hospital Sultanah Aminah oleh Hafizah iaitu rakan mangsa. Tujuan perhimpunan tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan berkaitan kes roba terhadap jihad yang berlaku pada 10 bulan 8 2006. Pada 29/8, pegawai penyiasat iaitu ASP Nur Arifin bin Muhammad Nasir menerima maklumat menurut laporan polis oleh Hafizan mengenai kematian Kamarul Zaman yang telah dipukul di Kampung Melayu Majidi. Seterusnya, pada 5/9, Ketua Inspektor Hasbullah bin Nur telah diarahkan oleh pegawai penyiasat iaitu ASP Nur Arifin bin Muhammad Nasir untuk mengadakan perbicaraan berkaitan dengan siasatan pembunuhan tersebut. Kesemua barisan saksi telah dipanggil untuk menghadiri perbicaraan pada hari tersebut. Perbicaraan pertama telah dilakukan pada jam 5.20 petang, perbicaraan kedua pada 6.10 petang dan perbicaraan ketiga pada 6.50 petang. Orang yang tertuduh telah didakwa sebagai anggota perhimpunan yang tidak sah di bawah Seksyen 149 Kanun Keseksaan. Tanggungjawab yang berada di bawah Seksyen 149 membolehkan seseorang perlu bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Peguam dakwa juga membuat pertuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di mana bertanggungjawab terletak pada pihak pendakwa untuk membuktikan kebenaran. Pada akhir kes dakwaan, berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwa, mahkamah mendapati bahawa pada 28/8 telah berlaku satu perhimpunan yang tidak sah ditubuhkan oleh penduduk Kampung Majidi. Perhimpunan tersebut mempunyai satu tujuan yang sama iaitu untuk menyoal beberapa orang berkaitan kes roba terhadap seorang wanita. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap 6 orang tertuduh dalam kes ini berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh pihak plaintiff. Bagi keputusan mahkamah, menurut Seksyen 304 Kanun Keseksaan, hukuman untuk kesalahan pembunuhan yang boleh dipenjarakan sehingga 10 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya. Namun hukuman yang telah dijatuhkan ke atas 6 orang yang tertuduh dalam kes ini adalah dipenjara selama 7 tahun dikira bermula dari tarikh penangkapan terhadap tertuduh pertama iaitu Muhammad bin Attan, manakala tertuduh kedua hingga tertuduh ke-6 iaitu Muhammad Khairil bin Karim, Hilmi bin Karim, Hambali bin Baharuf, Muhammad Rohaizat bin Razali dan Khairil Azri bin Abidin dipenjara selama 6 tahun dikira bermula dari tarikh penangkapan mereka. Bagi analisis terhadap keputusan mahkamah, sebelum hukuman dijatuhkan, mahkamah telah mendengar penghujatan terlebih dahulu oleh peguam pembelaan dari 6 orang yang tertuduh tersebut. Mahkamah telah mengambil kira latar belakang orang yang tertuduh dan fakta kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, mahkamah telah memperhatikan kepentingan umum dan hakikat bahawa satu nyawa telah hilang. Mahkamah juga mempertimbangkan sejauh mana kecederaan yang dialami oleh Kamarul Zaman bin Rahmat yang menyebabkan kematian pada waktunya. Oleh itu, mahkamah telah mempertimbangkan usia muda mereka yang masih relevan dan hakikat bahawa mereka masih mempunyai masa depan yang cerah. Sekian, terima kasih.